Salam sejahtera. Saya Mr. Lau daripada Guitar Store. Sekarang ni saya berada dekat School Department. School Department tempat untuk pembelajaran muzik, ya, muzik. Jadi hari ini saya nak cerita pasal motivation. Cara nak belajar muzik, motivation, dan apa benda yang motivation, apa yang benda yang negatif elemen, ya, dengan elemen yang bagus dengan elemen yang tak bagus, ya. Okey, kita mulakan dengan elemen yang bagus dulu. Motivation, ya, motivation. Jadi ramailah orang nak belajar muzik. Dia pun tanya setelah kata, nak belajar muzik ni, nak belajar muzik lah, nak main gitar macam setelah, boleh tak? Boleh. Belajarlah, kena belajar, ya. Belajar. Jadi berapa lama dia tanya? Berapa lama? 3 bulan boleh ke? Je. Itu soalan yang sangat-sangat kritikal, ya. Jadi belajar muzik ni dia tak ada penghujung. Jadi kita belajar tak boleh berhenti lah. Kalau belajar sampai grade yang tinggi pun masih boleh belajar lagi. Kita boleh jumpa lagi orang yang lagi terror, kita boleh belajar dengan dia, ya. Jadi dia non-stop process of learning, ya, non-stop, ya. Jadi belajar muzik ni dia kena ada sabar, dia kena ada, dia mesti nak motivate lah, mesti nak ada apa kata orang, ada tujuan je nak belajar, nak jadi bagus, ya, nak jadi bagus. Nak main, saya nak main gitar macam Scorpion. Saya nak main gitar macam Tommy Emmanuel. Dia mesti ada dia punya, kata, dia punya inspiration, ya, inspirasi mesti ada. Saya nak main gitar macam, yalah, gitaris yang famous lah, ya, macam Steve Vai, ya. Itu dia mesti ada dia punya apa kata, dia punya kat sana, ya. Jadi yang penting mesti ada dia punya inspiration. Jadi macam saya dulu, bila kita tengok konsert ke, kita tengok dengan lagu, kita nak nak main macam ni lah. Dia mesti ada dia punya motivasi, ya. Jadi kalau belajar muzik ni dia dua cara, ya. Satu, belajar cara kampung. Belajar member ajar kau tekan chord, kau belajar tekan chord. Itulah. Member ajar, member salah, kau pun salah lah. Asal sekali, ya. Ada dua cara. Yang satu lagi, datang ke music school, ya. Datang ke music school, ya. Tak semestinya music school sini, mana-mana boleh music school. Jadi untuk belajar muzik. Jadi kita serahkan kepada profesional untuk mengajar kita. Jadi kadang-kadang ada benda yang kita nak belajar, kalau kita belajar sendiri mungkin 2 tahun baru kita dapat teknik tersebut. Tapi kalau kita masuk kelas belajar, teknik yang kita nak main tu ada sekian punya teknik, mungkin kita dapat dalam 2 minggu, seminggu kita dah dapat dia punya tips untuk nak belajar, macam buat hammering lah, nak buat slur lah, nak plucking cara betul lah, nak dapatkan tone yang bagus lah. Jadi cikgu dia akan ajar, ya, akan ajar. Jadi itu sebab belajar muzik penting lah, ya, masuk kelas belajar penting. Kalau sendiri belajar boleh juga, tapi kadang-kadang katakanlah kau tersilap, kau tekan ataupun kau gunakan teknik yang salah. Bila teknik yang salah, kalau main muzik ni, kau akan habislah, kau akan dapat apa, bad habit lah, orang kata bad habit. Jadi lain kali bila kau nak tukar bad habit tu sangat-sangat susah, ya. Jadi itu sebab setelah ni memang galakkan kalau tuan-tuan nak belajar muzik, pergilah cari profesional, ya. Sebetulnya itu yang penting, ya. Jadi saya ada beberapa poin kat sini. Yang poin pertama, dia belajar muzik ni dia tak ada shortcut. Dia tak ada shortcut. Ingatnya muzik tak ada shortcut. Kau nampak orang main muzik dekat apa, pentas dia main, sedap terror tu. Tapi tuan-tuan tahu tak yang musician tersebut dia telah berkorban.
dia banyak gunakan masa di belakang pentas praktis berjam-jam, ya, bertahun-tahun dia praktis. Tapi masa dia perform tu dalam 3 minit, 5 minit dia main, oh sedap kan. Jadi kamu kena faham yang musician tersebut dia telah berlatih sangat-sangat teruk, bukan teruk lah, sangat-sangat makan masa di sebalik takbir, di belakang pentas, ya, dia praktis kat, ya. Itu sebab dia tak ada shortcut. Jadi dia mesti melalui proses praktis, ya. Orang putih kata practice make perfect, ya. Macam saya main muzik, saya main gitar, saya major gitar, saya pun kena praktis juga. Kadang-kadang dah lama tak main, 2 minggu tak main kan, tangan jadi keras sikit dah. Dia gitu. Dia kena praktis, ya. Tak boleh kata oh kita dah terror, tak boleh. Praktis, ya. Poin yang kedua, ya. Jadi ya, koordinasi, ya, koordinasi. Sebab bila kita praktis kan, kita praktis, jadi kita punya tangan, kita punya otak, dia akan coordinate di kita punya music. Kita nak belajar note, ya. Jadi music ni sangat bagus untuk koordinasi. Sebab kita terpaksa gunakan tangan kiri, tangan kanan. Kita nak main. Jadi kadang-kadang kita dah faham dah, tapi tangan kita masih tak boleh lagi berkoordinasi. Itu sebab praktis tu dia membuatkan kita berkoordinasi dengan tepat. Ya, lagi banyak kau praktis, lagi bagus kau main. Sebab kadang-kadang kau faham tak guna, tapi kau kena praktis. Jadi coordinate, ya. Nak nyanyi, nak main gitar, nak jaga tangan kiri, tangan kanan. Ya, kadang-kadang kaki tu kena ketuk, kena buat beat sikit. Jadi memang dia sangat baguslah, kalau muzik ni sangat bagus untuk apa? Untuk kita punya otak lah, ya. Bagus dia for the left brain, right brain, sangat bagus, ya. Yang poin yang ketiga, ya, selalu kalau belajar muzik kan, dekat sekolah ke mana-mana, jadi cuba kalau cikgu suruh main, ada mini konsert ke apa, masuk main, ya. Sekolah nak suruh suruh perform satu lagu, pergi perform, belajar. Jangan takut, ya. Kalau bila sekolah ada konsert, ada mini konsert yang kecil lah, ya, sekolah punya konsert, masuk belajar. Lepas tu yang kalau boleh pun, kalau cikgu kata nak ada exam, nak masuk exam tak, masuk exam. Jadi memang dalam sejarah yang dalam istilah dia mengajar muzik kan, saya mengajar muzik pun dah lama, dalam dekat 20 tahun saya mengajar muzik. Saya mengajar gitar, ya, gitar klasikal gitar dengan akustik gitar. Jadi kalau murid-murid yang rajin belajar, yang rajin pergi attend konsert, yang pergi suka main konsert, dengan pergi exam, dia pembelajaran dia sangat bagus. Sebab dia terpaksa, dia tak nak dia terpaksa praktis. Kalau nak katakan okey, konsert tu minggu depan, saya main satu lagu lah, main lagu Rasa Sayang, nak nyanyi sekali. Jadi tak nak dia kena praktis, betul tak? Praktis nyanyi lagu tu Rasa Sayang, nak praktis. Jadi bila praktis tu is already make you improve, ya. When you practice, it make you improve already. Very important. Exam sama juga. Exam sekarang, okay, grade 1 lepas tahun ni, tahun depan nak ambil grade 2. Oh, memang ada dia punya dream lah tu, ada dia punya apa tu? Ada dia punya kau ada objektif lah. Tahun depan ni nak ambil exam grade 2. Oh, kena practice kuat-kuat lah. Practice itu that make you improve. Ya. Yeah? Katakan you tak ada exam tahun depan, tak ada exam. Okeylah, belajar kita ajalah. Belajar, balik rumah. Main biasa ajalah. Jadi this exam is very very good, ya. Yeah? Very very good. Ingat, ya. Cuba kalau ada peluang perform maksudnya bukan perform dekat pentas yang macam konsert Scorpion tu, bukan. Perform macam even you perform dekat dengan keluarga, in the family,
in a friend, pergi party, kawan-kawan, perform. Malam ni saya nak main satu lagu untuk hang semua. Nah, main. Faham tak? Jadi macam tu maksudnya. Dia kena main. You don't keep your, jangan simpan. Dia tak pergi mana ya. Jadi yang keempat, yang keempat selalu pergi tengok, kalau boleh pergi tengok sebanyak yang boleh persembahan, konsert ya. Pergi tengok orang perform. Tengok kamu akan dapat belajar daripada sana. Orang perform, bagus dia main macam tu, dia main macam ni. Aku nak dia punya tapi you belajar banyak benda kat sana. Orang yang perform bagus pun dapat belajar, orang yang perform tak bagus pun kamu dapat belajar. Tengok dia kelemahan dia banyak, dia masih boleh improve dekat sana dekat sini. Jadi selalu attend the concert ya, pergi tengok. So di situlah inspirasi ya. Yang kelima ya, belajar muzik ni jangan jadi belajar muzik ni macam benda yang sangat-sangat menyusahkan anda lah. Belajar muzik sepatutnya benda yang sepatutnya menyeronokkan anda ya. Dia sepatutnya benda yang membawa kebahagiaan. Praktis belajar, jangan jadikan satu benda yang macam terlalu susah ya, terlalu macam it's a pressure for me lah, atau practice is a pressure lah, tak boleh. Jadi dia takkan seronok kalau belajar muzik ya. Dia kata dia memang benda tu relax, practice je, main benda yang don't make it as a pressure lah ya. Pressure, faham ya. Itu point, dia 5 point aja lah, point yang basic aja, point basic 5 point. Yang sekarang ni elemen yang negatif. Ni elemen negatif ni saya tak boleh tahan ni. Elemen negatif ni bila saya Mr. Lau ni bila as a music people for so long, so sometimes ada juga yang kita tak boleh salahkan mereka juga. Ada customer masuk nak belajar muzik ya, belajar muzik. Jadi dia pun nak saya nak belajar muzik lah. Tapi saya takut lah saya belajar muzik nanti separuh berjalan ni saya berhenti. Itulah masalah yang paling besar ya, paling besar. Itu elemen negatif. Jadi sebelum before you go to the war, you already say I will lose the battle. So tak boleh belajar muzik. Saya mesti nak belajar pandai lah, aku nak belajar lebih terror daripada kau lagi. Dia mesti ada semangat tu. Tak boleh kata nak pergi belajar muzik nanti aku takut aku berhenti tengah jalan nantilah. Itu is wrong already. This is first step already wrong ya, because you already tak confident. Cuba kau fikir balik, aku nak belajar muzik tapi nak belajar lagi bagus daripada yang TV tu. Dia macam tu. Faham ya? Jadi it's very important. Jadi kalau kadang-kadang ada yang customer macam ni, saya akan Mr. Lau akan I will tell them be positive, learn, don't think of you will stop halfway. That is very bad ya. Jadi yang kedua, pasal instrumen ni kadang-kadang yang orang yang baru belajar muzik ni, nak belajar muzik ni, dia kadang-kadang dia kata okeylah I belajar dulu kalau pandai baru beli piano ataupun gitar ke drum ke. Dia tak boleh. Anda nak tak nak, anda mesti nak ada satu instrumen sebelum anda belajar muzik. Mesti ada satu gitar kat rumah ataupun drum ke, piano ke, violin ke, mesti ada sebiji sebelum anda nak start kelas. Takkan kau nak pergi belajar kat kelas, belajar satu lesson, 2 lesson, 3 lesson baru nak beli instrumen. Tak boleh. Beli terus. Maksudnya anda sudah buat keputusan untuk belajar ya. Bukan masih 50-50, no. Belajar. Dia beli. Faham tak? Kalau kau nak pergi main badminton, kau mesti nak beli raket ya. Kalau tak ada raket, kau pinjam. Mesti ada raket ya. Maksudnya begitu ya. Jadi instrumen ni, kalau bila ini satu lagi saya nak pesan, kalau beli instrumen pun beli yang decent lah, orang katalah. Janganlah
beli gitar macam kapuk tu ya, gitar yang RM60 tu nak belajar tak boleh. Ya, zaman dah berubah ya. Jadi beli gitar yang decent, maksudnya senang untuk ditekan. Violin senang untuk dimain, bukan violin yang susah untuk dimain. Ini sangat penting. Ya, sebab instrumen yang decent, instrumen pun tak mahal sangat ya. Ya anda terpaksa nak invest. Nak tak nak anda terpaksa invest ya. Jadi kalau nak beli yang bagus punya lagi baguslah, beli bagus punya, terus tak payah tukar-tukar lagi, pakai terus. Tak. Ada juga customer yang bagus, dia bukan, ada juga yang student yang bagus, dia fikir lain. Dia fikir I nak beli something, I want to buy something that I can use for a very long time. Ada juga yang sangat bagus ya. Fikiran bagus. Dia tak fikir macam when I want to stop. This is not good. Ya. Ada juga yang kadang-kadang ada juga yang parents, keluarga yang sangat terlalu, dia nakkan anak dia belajar muzik. Kadang-kadang anak dia terlalu kecil, 2 tahun, 3 tahun, dia kata boleh tak belajar muzik anak saya 2-3 tahun. Jadi pesanan saya ialah beginilah ya. Kalau nak belajar muzik ni, biarlah anak anda sekurang-kurangnya boleh dengar cikgu cakap ya, bukan bila cikgu tengah cakap dia dah hilang, dia lari ke tempat lain dah, bukan. Dia anak yang boleh stable. Cikgu kata, can you take a pen, dia boleh angkat pen. Sit down, dia sit down. Jadi stable. Mungkin umur dia 5 tahun dia stable, atau 4 tahun dia stable. Bila stable nak belajar muzik, bila dia stable nak belajar muzik, boleh go ahead kan belajar muzik ya. Kalau tak stable, jangan. Tak payah cemas, tak payah kelojoh ya. Belajar muzik ni is okay. Just if you know how to read ABC on 2 years old, if you know how to read ABC on the 5 years old, it's fine. It's fine. Ya, for me it's fine. So jangan, jadi kadang-kadang kalau you paksa dia belajar terlalu muda, dia akan backfire. Backfire maksudnya dia akan seumur hidup dia kata, Dad, Mom, I don't want to learn music anymore. Dia takut. Ya, jadi ingat yang dia punya tip kat sini lah, yang motivation yang negatif dengan yang bagus ya. Jadi always think positive. Bila belajar music, always think positive ya. Belajar mesti ada motivation dan inspirasi, mesti ada. Kalau nak belajar lagu ini, aku mesti nak dapatkan lagu ni malam ni juga, nak dapatkan lagu tu, dapatkan chord tu. Dia kena cari, dia kena, mesti ada semangat tu ya. Kalau tak ada, susah. Ya, jadi itu sajalah pesanan Sipsi Telau. Jadi kalau ada apa-apa soalan, anda boleh komen and just ask me, no problem. I can reply to you and explain to you, and thank you very much. Thank you for watching. Yes, terima kasih kerana menonton, and terima kasih ya. Kita jumpa lagi. Okay, bye bye.